Ya, kita masih lagi dalam siri meninjau perkembangan pasca belanjawan 2024 daripada satu kementerian ke satu kementerian. Khususnya pada hari ini kita akan memberikan suluhan kepada salah satu kementerian, mungkin bahkan kementerian yang terpenting dalam realiti hidup kita, iaitu Kementerian Kesihatan. Dan ini adalah merupakan kementerian yang kita boleh anggap sebagai antara kementerian yang matang disebabkan oleh tempoh perkhidmatannya dan kewujudannya sudah agak lama. Dan ia juga menyentuh hati nurani kita dalam konteks menyediakan prasarana dan juga perkhidmatan kesihatan. Pastinya itu semua akan membawa kepada kecahteraan yang lebih besar, dan berita baiknya adalah peruntukan yang diberikan untuk tahun hadapan meningkat hampir 5 bilion. Saya sebut kepada tetamu saya sebelum saya memperkenalkan tadi bahawa ada gambaran berita baik di sebalik belanjawan 2024 ini kerana kebanyakan kementerian menerima peruntukan yang bertambah. Bahkan setengah kementerian itu mempunyai ataupun menerima jumlah penambahan yang agak signifikan seperti KPDN misalnya, telah pun kami temu bual pada minggu lalu, dan tidak kurang juga kementerian yang saya sebutkan iaitu Kementerian Kesihatan pada malam ini bersama menterinya Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa berada di studio pada waktu ini. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari yang sibuk. Besok penggulungan katanya? Ya, besok penggulungan. Okey. Nada hari yang sibuk, insyaAllah. Okey. Jadi ada yang saya boleh tanya, ada yang kena tunggu besok ya? Betul. Pertamanya saya nak mulakan dengan apa? Nak ucap tahniah lah kot. Hampir 5 bilion ni bertambah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, 5 bilion ini bagaimana dari segi overall? Kita lihat keseluruhan dulu peruntukan yang disediakan untuk 2024. Baik, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan juga yang telah memberikan peruntukan yang seperti yang saya sebut tadi begitu signifikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kalau kita tengok jumlah peruntukan yang kita terima untuk tahun hadapan berjumlah 41.22 bilion. Satu peningkatan yang tinggi. Dan of course lah dalam perbelanjaan itu apa yang kita nak gunakan dia ada as usual lah DE dan OE iaitu perbelanjaan mengurus sebanyak 35.15 bilion dan perbelanjaan pembangunan pula adalah sejumlah 6.07 bilion. So kalau kita tengok yang ini kita bandingkan dengan tahun lepas 2023 kita menerima sebanyak 36.3 bilion. So maksudnya dia ada peningkatan sehingga 4.89 bilion. Betul lah, maksudnya peningkatan hampir 5 bilion. Dan ini memberikan gambaran 13.45% peningkatan berbanding dengan tahun lepas. Peningkatan 2 digit ni besar kalau pasal saham ni. 13.45%. Tapi bagi saya tentulah ada sebab-sebabnya lah kenapa peruntukan itu ditingkatkan, dan yang paling pentingnya itu adalah menunjukkan bahawa kerajaan memberi keprihatinan yang tinggi terhadap sistem perkhidmatan kesihatan kita. Jadi itu yang kita lihat, dan kalau kita bandingkan pula dengan keseluruhan bajet pada tahun depan ini, peratusannya 10.47, juga dua angka lah, 10.47% daripada keseluruhan bajet yang diberikan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. So I think again, alhamdulillah, bersyukur. Tapi banyak benda lah yang insyaAllah yang kita boleh lakukan dengan peruntukan yang sebegini banyak. Dan satu perkara yang saya selalu sebut dan suka sebut, perbelanjaan untuk sistem kesihatan adalah sebenarnya pelaburan. Pelaburan. Sebab apa dia pelaburan? Sebab akhirnya kita akan lihat dia memberi kepada produktiviti yang lebih baik. Bila kita berikan ke sistem kesihatan yang baik untuk rakyat, untuk negara, maksudnya dia akan meningkatkan produktiviti negara dan juga of course akhirnya ekonomi negara. So this is where pelaburan, perbelanjaan kepada sistem kesihatan adalah actually pelaburan. Mungkin kena didefinisikan sedikit kerana kepada awam seperti saya, bila doktor menyebut soal sistem kesihatan, kita mungkin melihat CCMS. Tapi apakah itu dirujuk ataupun sistem secara keseluruhan merujuk kepada ekosistem kesihatan tu? How do you define sistem kesihatan? Baik, betul, sistem kesihatan ni sebenarnya kalau kita nak lihat the ekosistem of kesihatan ni banyak. So saya yakin dia sama juga dengan kementerian-kementerian lain. Dalam ekosistem kesihatan tu dia ada melibatkan beberapa perkara. Kalau kita lihat dari sudut kesihatan ni, satu yang pentingnya contoh fasiliti kesihatan. So fasiliti kesihatan pun banyak dalam fasiliti kesihatan. Mungkin kalau kita boleh masukkan sedikit perkara-perkara yang termasuk dalam fasiliti kesihatan. Untuk wujudkan fasiliti kesihatan, ia perlu kepada dana, tenaga kerja.
Okey, tenaga kerja kita pula banyak, macam berbagai skim lah. So itu kemudiannya sistem tu sendiri bermaksud macam mana kita nak melancarkan perkhidmatan kesihatan. Sistem maksud contohlah orang kata sistem digitalization. That is also a system. Okay? Kalau kita sebut lagi devices, maksudnya peralatan perubatan. Itu di antara perkara-perkara penting dalam ekosistem kesihatan, dan of course akhirnya perkhidmatan lah. Dan kalau kita tengok sistem kesihatan pula, dia panggil sistem kesihatan kita ada hospital yang bawah perubatan. Kemudian kita ada juga public health ataupun kesihatan awam. Kemudian dalam ekosistem tu juga kita ada, dia panggil dikotomi sistem yang melibatkan awam dan juga swasta. So that is the whole ecosystem lah. Okey, kesemuanya itu. Kerana itu saya melihat walaupun yang menerima ini adalah merupakan agensi awam, iaitu kementerian. Kelihatannya komen-komen positif diberikan oleh mereka yang dari perubatan swasta. Alhamdulillah. Kerana nanti kita akan penyumber luaran. Mungkin kalau ada masa kita sebut tentang itu. Bila bercakap soal penyediaan prasarana ni, tengok ada bajet itu 300 juta untuk klinik uzur ni. Saya membayangkan, sebab kita berada di dalam Lembah Kelang, mungkin kita tengok Titi Wangsa klinik misalnya, itu sangat advance, sangat maju. Tapi kalau bila kita cakap soal klinik uzur ni, mana rupa keuzuran itu? Dan 300 juta ni mungkin banyak, mungkin sikit, saya tak pasti. Apa gambarannya? Suku bilion ini. Okey, baik. Kalau kita tengok kalau kita sebut tentang klinik uzur, betul, seperti yang saya sebut, sebenarnya sistem kesihatan kita ni banyak yang, bila saya masuk sebagai menteri tu, kita mewarisi banyak orang kata what is the word? Maksudnya sistem kesihatan yang memang perlu diperbaiki. Legacy. Tiba masa untuk kita. Legacy isu-isu yang telah berlarutan sekian lama. Okey. So di antara perkara penting yang kita tengok tadilah klinik daif. Kita kalau in total kita dah kenal pasti kita ada 1,200 klinik yang daif. Wah. Banyak. Seluruh dari 1,000 lebih klinik ni, kalau seluruh klinik kita ada lebih kurang hampir 3,000 lah. Itu melibatkan 30% uzur. Klinik pergigian juga ada itu. So 1,200. So untuk tahun ini 2023 kita diberi bajet setinggi 100 juta untuk klinik-klinik daif ni. So kita ada definisi juga untuk klinik daif ni. So klinik daif ni kategori dia. Yang pertama, klinik yang telah umur lebih 50 tahun. Banyak klinik tu. So itu dikategorikan sebagai uzur. Kemudian apa lagi? Klinik-klinik yang mungkin tidak berapa uzur tapi masalah infra dia. Macam contoh pendawaian elektrik dia. Dan sistem perpaipan mungkin. Perlu diperbaiki. Itu juga dikategorikan sebagai uzur. Dan yang ketiganya ialah klinik-klinik yang telah disaster, maksudnya contoh banjir, terkesan akibat banjir ataupun ribut dan sebagainya, itu juga dikategorikan sebagai uzur. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita beri sebanyak 100 juta. Dan itu pun sebenarnya ada penjimatan dan kita boleh tambah, dan kita target pada tahun ini 436 klinik, dan alhamdulillah kita dapat tambah because of penjimatan, another 75 klinik. So alhamdulillah untuk tahun depan kita diberikan sebanyak 300 juta. Maksudnya 3 kali ganda. Betul lah, 3 kali ganda. 3 kali ganda lah. Jadi maksudnya lebih banyaklah yang kita boleh gunakan. Tetapi of course dia bukan hanya untuk membaik pulih klinik daif, tapi untuk juga menambah baiklah. Mungkin klinik-klinik yang perlukan sedikit penambahbaikan, contohnya ED perlu diperbesarkan. ED is Emergency Department ataupun Jabatan Kecemasan Trauma. Itu mungkin perlu mungkin penambahbaikan, lebih kena dibesarkan. Itu jugalah so it is included. So itu satu jumlah yang besarlah bagi saya, dan insya-Allah itu menjadi salah satu di antara fokus kita pada tahun hadapan. Dan jumlah klinik kita harap akan lebih banyak. Dan akhirnya
rakyat juga yang untung sebab klinik-klinik tadi kita tambah baik. Baik. Doktor menyebut ini, saya nak minta berikan sedikit gambaran yang kalau boleh agak grafik bila kita sebut klinik uzur, klinik daif. Saya juga datang dari kampung, tapi saya tengok klinik Bota Kiri itu agak terjaga. Ayah saya dapat diabetic jab itu, dia kata, oh, mewah juga nampak klinik kesihatan ni. Bila kita kata uzur, naif ni, gambarannya seperti mana? Dia lebih macam tadi saya sebut ada 3 kategori itu. Okey, so mereka tidak ada itu? Atau dilapidated lah maksudnya? Ya. Dia punya structure. Lama saya tak jalan kampung tu lah. Begitu. Sudah disconnect sikit daripada realiti itu agaknya. Jadi penambahan 3 kali ganda, saya kira itu harus kita syukuri khususnya kepada rakyat semua menjelang tahun hadapan. Juga dalam kategori peralatan itu kelihatan 700 juta. Ambulan 200 juta juga ni. Ini siapa yang akan menerima manfaat ni? Rakyatlah dah tentu, kan? Ada lokasi tertentu? Baik, yang itu kita akan bagi prioriti seperti biasalah, maksudnya bila setiap tahun kita akan dapat laporan daripada negeri dan hospital, klinik-klinik akan memberikan list of orang kata peralatan yang mereka perlukan dan sebagainya. Jadi di situ nanti bila sampai ke HQ di KKM, maka kita akan lihat satu persatu the priority. Sebab yang pemohon banyak, peralatan yang rosak pun banyak. So kalau kita tengok dia punya statistik lebih juga 50%. Macam saya katalah legacy benda ni. So yang dah rosak, so kita kena, ada yang mungkin dah kena lupuskan. So bila dah kena lupuskan, of course kena ganti. Jadi inilah tujuannya, akhirnya kita nak ganti, kita nak perbaiki dan sebagainya untuk supaya dia memudah ataupun memberi kebaikan akhirnya pada rakyat lah. Sebab itu peruntukan yang lebih besar itu khususnya untuk ambulans tadi 200 juta, because banyak juga klinik-klinik yang memang lebih 10 tahun dia punya ambulans yang tak diganti-ganti, dan ada yang dah beyond repair. So ini adalah yang perlu kita buat penggantian. Pada tahun ini saja kita dah luluskan untuk tahun ini 2023 590 ambulans yang akan kita agihkan kepada hospital, klinik-klinik atau fasiliti juga, termasuk fasiliti-fasiliti yang agak pendalaman perkhidmatan ini, tapi masih tak mencukupi. So sebab itu kita perlukan lagi bajet yang ditambah baik, ditambah daripada kerajaan 200 juta untuk kita tengoklah dekat mana lagi. Itu sebenarnya bukan tengoklah, list tu kita dah ada, untuk kita hantarkan kepada, cuma menentukan keutamaan di mana. Oleh kerana ini bajet tahun depan, belanjawan tahun depan, saya nak minta izin doktor, yang ambulans yang beyond economic repair ni, boleh saya datang, kita ambil gambar, buat konten ke, nak tunjuk bahawa inilah ambulans lama yang dah boleh. Nah, kita nak minta izin tu. Jadi kita datang tunjuk pada rakyat ini. Ambulans lama dan yang baru yang ini. Jadi gambaran, gambaran grafik itu. Era sekarang ni kan semua kena konten nak tunjuk. Kerana orang kata kita tak buat kerja nanti. Nanti tak nampak. Kerana satu elemen sementara ini terkena kepada kementerian ini. Saya sebutkan beberapa kementerian menerima penambahan peruntukan yang banyak, bahkan peratusan hingga 2 digit. Tadi doktor menyebutkan soal penjimatan. Kerana persoalan yang selalu saya tanyakan kepada menteri, kita tidak nampak cukai baru, tetapi kita lihat perbelanjaannya, unjurannya meningkat. Berarti perolehannya meningkat untuk membiayai perbelanjaan itu. Adakah penjimatan itu jawapannya? Kerana tidak ada sumber yang magical bertambah tiba-tiba untuk tahun depan, tapi kita mampu untuk berbelanja lebih sehingga kementerian ini mendapat hampir 5 bilion bertambah. Itu yang saya sebut tadi, di antaranya contoh yang saya sebut tadi, fasiliti yang kita peruntukan yang kita dapat untuk fasiliti daif tahun ini. So kita mensasarkan dengan 100 juta kita boleh membaiki 436 klinik. Tetapi disebabkan oleh penjimatan, maka kita boleh tambah lagi another 75 in the list. Itu adalah penjimatan. Jadi itu contohlah penjimatan. Soalan yang saya nak tambah adalah kenapa penjimatan itu timbul sekarang? Dulu kenapa tak boleh buat itu? Tak apa, nanti doktor akan kalau perlu jawab, tapi sebenarnya kita sudah tahu jawapannya sebab apa. Namun menarik untuk kita polemikkan pada malam ini. Saya bersama Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan. Teruskan kesihatan anda. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama.
Sampai kepada mereka. Mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh. Anak-anak kecil dibunuh. Wanita dibunuh. Rumah dibedil, dimusnahkan. Rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang. Mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people as their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Mau tanya itu beras baru siam itu berapa harga sekarang? Hei, lei. Ayah, lei cuman Taisai. Maaf deh, perempuan tanya. Halo? Cik, ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Skim perubatan madani diperluaskan dengan 100 juta ringgit manfaatkan 700,000 rakyat. 50 juta ringgit untuk kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Berkebetulan petikan daripada ucapan belanjawan oleh PMX itu tadi berpijak di atas isu yang saya bangkit sebelum kita rehat tadi. Kerana saya sebutkan kepada beberapa menteri yang sempat kita temu bual pasca belanjawan adalah saya membayangkan kita ada tabungan yang tertentu. Dan untuk tahun hadapan kerajaan tidak memperkenalkan cukai baru melainkan peningkatan tertentu hanya 2% dalam perkhidmatan untuk subjek yang tertentu pula. Tetapi kita boleh menjanjikan belanja yang lebih besar tanpa ada sumber baru. Doktor menimbulkan penjimatan. Dan itu bukan hanya melibatkan kementerian ini. Beberapa kementerian saya temu bual juga begitu. Kita boleh memberi lebih hanya kerana penjimatan. Dan saya timbulkan pada doktor tadi, bagaimana penjimatan itu boleh buat sekarang. Dan dahulu tidak timbul bila saya temu bual. We have extra, so now we can give it back to rakyat. Saya nak minta doktor bagi gambarannya di belakang tabir. Macam the making of juga lah ni kan. Tadi kita dah dengar bagaimana Perdana Menteri menyebut tentang ketirisan. So ini juga satu subjek penting bagi saya, di mana memang sejak awal lagi bila kerajaan baru ini mengambil alih, ini adalah di antara perkara yang ditekankan oleh Perdana Menteri. Dan kita di peringkat pelaksana
khususnya di peringkat kementerian, memang kita melihat di manakah ruang-ruang yang kita boleh mengurangkan ketirisan. Satu tadi penjimatan dan keduanya ketirisan. So ketirisan ini it needs a willpower to do that lah. Jadi bagi saya alhamdulillah, dan saya juga teringat yang Perdana Menteri pernah berkata sepanjang beberapa bulan masa di pertengahan pengambilan alih kerajaan baru, tidak ada seorang pun menteri yang telah ditelitilah, maksudnya yang terlibat dengan masalah ketirisan lah, rasuah dan sebagainya. So I mean that is a very good image lah for the new government, bahawa memang betul orang kata we walk the talk lah. Maksudnya kita tak nak ketirisan dan kita buktikan dengan yang tadi, dan alhamdulillah memang terbukti bahawa akibat daripada itu kita dapat menaikkan jumlah ataupun bajet yang diberikan kepada kementerian walaupun tanpa sumber baru. Ada satu lagi perkara yang saya nak sebut, Syed, which is I think di Kementerian Kesihatan Malaysia apa yang kita tengok juga adalah tentang the new business model ni. Ini penting ya. Sebab bagi saya contoh kalau kita cerita pasal ambulans tadi So ambulans dan banyak juga procurement yang kita buat sebelum ni adalah ada panggil override purchase maksudnya kita beli dan kita lah sendiri yang menjaga, maintain dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat kepada the new business model ni, maksudnya dan rata-rata I think di luar sana banyak juga sistem ini digunakan, bahawa kita tak perlu lagi beli tetapi kita boleh buat lease to use. Maksudnya sewa tapi sewa pun bukan untuk dimiliki, tapi sewa untuk kita menggunakan. Jadi yang maknanya kita itu lebih jimat dan kita boleh menggunakan bajet itu untuk memperluaskan lagi penggunaannya. Contoh ambulans tadi, macam saya kata, kita beli yang 590 biji buah unit ambulans yang kita dapat untuk tahun ini, dan kita akan mula laksanakan pada tahun depan, beli dan hantarkan pada fasiliti yang memerlukan. Dan itu pun kita masih kekurangan lebih kurang 1,000 ambulans. Jadi apa yang kita nak buat? So kita nak kalau boleh semua klinik dapat ambulans baru mungkin, ataupun tambah bilangan ke. Jadi dengan cara beginilah yang kita boleh, maknanya dalam penjimatan tapi kita memberi perkhidmatan yang terbaik. So this is one way. Begitu juga contohnya yang kita tengok pendigitalan. Kita nak mendigitaliskan perkhidmatan kesihatan. So untuk digitalisation ni apa yang kita perlukan banyak? Satu, the cloud system. Kita sekarang cerita pasal cloud system, tak ada server dah. The cloud system. Kemudian dia perlukan juga kepada apa yang kita wifi internet. Kemudian yang paling besar perbelanjaannya ialah on the device, komputer dan sebagainya. Tidak murah. Katalah sebiji komputer tu yang paling murah kita ada pun RM1,000 contoh, RM1,000 lebih. Jadi kalau satu hospital, inter-hospital saja, kita ada ED, Jabatan Kecemasan. Jabatan Kecemasan. Kita ada klinik, kita ada klinik pakar, kita ada ward, kita ada lab, kita ada macam-macam. Semua perlukan. So kalau kita kata kita nak digitalize, we need computers to all unit. Dia bukan murah. Jadi dengan cara sistem business model yang baru ini, maksudnya lease to use tadi, ada banyak juga syarikat-syarikat di luar sana yang offer to this business model. Maksudnya dia berikan semua, kita cuma membeli perkhidmatan. Which is very good. Why not kita terima. Jadi this is where I think juga penjimatan, dan dari satu segi kita membuat again reformasi kepada sistem purchase procurement kita. So I think this is where kita kena tengok model-model baru ni, di mana kita boleh sebenarnya dengan mungkin walaupun besar tapi masih lagi sebenarnya tak mencukupi, tapi kita boleh mengoptimumkan perkhidmatan dengan bajet yang sebegitu. Doktor, dalam kacamata awam, option pilihan di antara membeli terus direct procure, outright purchase berbanding dengan sewa ni, umumnya akan mudah mengatakan bahawa sewa ini 1,000, beli mungkin bulanan 500. So mereka
at the surface, di peringkat atas dia akan kata sebenarnya menyewa lebih mahal. So bagaimana logik bahawa model baru ini memberikan penjimatan? Bagaimana kita boleh jelaskan ini? Baik. Macam saya kata tadi, untuk membeli. So, dia sebenarnya orang tak lihat. Kalau kita beli itu, kemudian kita kena maintain. Ada kos tidak langsung. Ada kos tidak langsung. Kemudian kalau kita membeli, contohnya tak satu-satu barangan itu, dia bukan kekal selamanya. So dia kekal, dia boleh kita guna macam kita beli kereta pun 5 tahun kan. Lepas tu dah mulalah rosak. Sama juga komputer. Peralatan yang lain. Canggih macam mana pun dia ada jangka hayat dia. So habis jangka hayat dia, kita kena buat apa? Sementara nak tunggu jangka hayat, kita kena maintain. Selepas habis jangka hayat, kena lupus. Lupus pun bukan ada kos. Ada kos juga. So kalau kita ambil the total, so sebenarnya dia lebih menjimatkan. Lebih mahal kalau kita override purchase. So lebih jimat. Sebab kalau rosak, kalau kita ambil model yang tadi tu, kalau rosak, mereka lah, the company ataupun yang bertanggungjawab tu yang akan take charge lah untuk maintain dan sebagainya. So kalau dah lupus pun, dia akan ganti yang baru. So cuma kita bayar kepada dia lah. Perkhidmatan. Mungkin dalam konteks ini, contoh yang dekat dengan realiti rakyat adalah melihat bahawa penggunaan kenderaan, kereta khususnya, juga hari ini tidak perlu beli. Sudah ada model langganan, subscription ini. Jadi ini juga yang sudah mula dilihat oleh kementerian ini. Maka saya kira kerana itu juga CCMS ni ada subscription ujungnya tu. Dia tulis kata langganan sistem pengurusan klinik atas alasan yang sama. Cuma dalam langganan ini, antara isu yang mungkin boleh timbul kelihatannya adalah tenure. Kerana sejurus kita, kelihatannya kita akan tertambat dengan sistem itu selama-lamanya kerana kita subscribe dan data itu disimpan dalam sistem itu. Apakah ini sudah dipertimbangkan oleh kementerian? Kalau kita cerita pasal data, now we are moving towards cloud system. So cloud system benda yang itu dah tak jadi masalah. Walaupun saya sebenarnya IT kurang-kurang lah, not that tapi framework asasnya kita tahu kita tahu. Baik. Jadi di situlah maksudnya kalau kalau kita lihat penggunaannya lama mananya kita nak guna tu, dia jauh lebih jimatlah sistem ini. Dan kalau contohlah di antara sistem dalam kementerian ini, kita dah ada sistem yang sedia ada. So sistem yang sedia ada ni, saya bagi contohlah, ada satu sistem tu yang kita gunakan sekarang. Untuk kita gunakan sistem ini, siapkan prasarana dan sebagainya, it takes 1 million for one clinic. 1 million for one clinic. Tapi untuk CCMS sangat murah sebenarnya. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. So kalau kita tengok sebenarnya sistem ini, kalau kita melanggan, kita cuma kena bayar, kalau klinik yang lengkap lah, lebih kurang RM500 je sebulan. Berbanding beli sistem dan siapkan untuk, tadi saya kata apa, 1 juta untuk satu klinik. Itu baru nak siapkan dia punya prasarana dan sebagainya. Tetapi ini tak perlu. So langganan saja. So nampak tak penjimatan itu? Dan saya rasa insya-Allah untuk tahun ini saja, Syed, untuk CCMS ni yang kita dah buat, this is good. Nak bagi tahu. KKM ambil masa selama 18 tahun untuk mendigitalisasikan 105 daripada 3,000 klinik kesihatan di Malaysia. Tapi alhamdulillah pada tahun ini 2023 dengan pelaksanaan CCMS ini, kita telah berjaya mendigitalisasikan 50 klinik dalam tempoh 6 minggu saja. Mana lebih baik? Itu reformasi kan? Itu adalah di antara satu reformasi yang kita sedang perkenalkanlah, dan insya-Allah kita akan perkukuhkan dan perkembangkan lagi, dan hopefully dalam masa, kalau ikutkanlah unjuran kami sebelum ini, kalau betul-betul nak lengkapkan seluruh fasiliti dengan digitalization ni, it takes about many years lah, 20-40, 20-45 kita dapat lengkapkan. Tapi dengan yang ini saya rasa insya-Allah lebih cepat. Kerana itu saya ada melihat pengumuman yang berhormat nyatakan bahawa proses pendigitalan sistem kesihatan ini sasarannya 2030. Saya ingat kalau jadi sasaran mungkin lebih awal lagi. Dah tak valid dah kerana 6 minggu boleh 50. InsyaAllah. Saya baru nak tanya kenapa 2030. So jadi maknanya pengumuman itu kena, besok doktor kena buat pengumuman. 2030 tu dah tak laku dah. Kita ada new target. Tapi kita tak naklah over confident dengan ni, tapi kita sebab kita depends on budget juga. Kalau insya-Allah
MOF nanti tahun depan kita dapat bajet yang lebih ni lagi, kita akan tambah. Kerana itu doktor, saya menganggap RMK ni tak boleh 5 tahun dah. Tak boleh 5 tahun is too long. Banyak realiti berubah ditambah dengan intervention. Jadi kena berapa tahun tu? Negara maju tidak memerlukan 5 tahun. Tidak ada perdebatan pun soal 5 tahun ini. Kita saja yang memegang model Commonwealth ini. Jadi itu doktor boleh bawa lah kita negara Commonwealth kan. Cuma itu tapi itu perdebatan dengan Menteri Ekonomi. Saya nak tunggu Rafizi lah untuk bincang itu. Kita berehat dan bincang tentang ekonomi dengan Menteri Kesihatan. Bukan kaleng-kaleng. Kita berehat dahulu. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita gentil ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi. Dan Kanta 744 7.44 pagi. Skim perubatan madani diperluaskan dengan 100 juta ringgit manfaatkan 700,000 rakyat. 50 juta ringgit untuk kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung. Yang Amat Berhormat PMX tadi menyebut skim kesihatan madani. Itu kita skim perubatan madani itu kita sentuh di ujung nanti. We reserve the best for the last. Okay. Boleh ke begitu? Boleh. Dia kata grand finale lah. Kerana saya ungkit semula apa yang saya bangkitkan di awal tadi. Kerana selepas kita melihat belanjawan yang meningkat 13% untuk Kementerian Kesihatan ni, yang menyambut euforia itu adalah juga pemain swasta. Hospital. Mereka menyatakan, kerana mereka menggunakan satu istilah yang janggal kita dengar, mungkin sekurang-kurangnya kepada marhain awam seperti saya, penyumber luaran, outsourcing. Dan mereka memberi gambaran bahawa dengan itu bila mana hospital kapasitinya penuh, boleh disalurkan kes-kes tertentu kepada bagaimana ini dilakukan dan
kalau kepada rakyat dia rasa macam kena hantar ke hospital swasta, habislah kena bayar banyak. Saya rasa ini perlu dimurnikan supaya tidak menimbulkan kegusaran awam. Baik. So penyumberluaran, saya pun susah outsourcing lah penyumberluaran. Okey. Yang ini adalah satu sistem yang sebenarnya we learned from pandemic. Okay. Ya, pandemik COVID-19 di mana. Is it unique to only Malaysia or is it has? No, it's all over the world, globally. Okay. So di sini di mana keadaan itu dalam keadaan kita sistem kesihatan kita dalam penuh dalam keadaan yang tertekan ketika itu Jadi and everyone has to be on board. Okay. Jadi saya melihat ini adalah satu perkara yang baiklah sebenarnya yang dipanggil PPP ataupun public private partnership ya. So yang ini terbukti sebenarnya kita boleh laksanakan semasa sistem kita ditekan. Jadi ataupun tertekan. Dan perkara yang baik kita kena teruskan. Ya. Dan kita pun tahu bahawa sistem kesihatan kita adalah dikotomi dipanggil melibatkan public dan private. Sebenarnya beban perkhidmatan kesihatan ini 70% adalah kepada public. Okay. Dan hanya 30% kepada swasta. Tak seimbang kan? Okay. Di mana di sini saya rasa kita perlu ada perkongsian ke atas beban kesihatan ni memurnikanlah mengharmonikan. Jadi dan rakan-rakan kita daripada private sectors juga memang mereka bersedia. Mereka bersedia. So di antara sistem yang diperkenalkan ketika itu ialah outsourcing tadilah penyumberluaran. Di mana ketika itu bila hospital dipenuhi dengan kes-kes COVID, kita tak boleh melaksanakan banyak the normal ikan apa orang kata operate as normal. So kita terpaksa mencari options lah. So options itulah pihak swasta lah. So kita bekerjasama dengan swasta. So orang selalu kata swasta mahal dan sebagainya, which is true. Tetapi dalam keadaan macam tu kita ada negotiation dan mereka pun ada tolak ansurnya. Jadi di sinilah macam contohnya orang selalu kata masa menunggu yang lama di hospital bukan saja masa untuk rawatan tapi juga masa untuk diagnosis punya procedures, diagnostic procedures. So di sinilah kadang-kadang kita lihat sebenarnya sumber-sumber yang ada di peringkat di pihak swasta itu kita boleh memanfaatkan. Sebab kadang-kadang dia orang pun tidak optimize menggunakan dia punya services. So di sini kita boleh maknanya dengan bajet yang diberikan dan contohnya pasien-pasien yang perlu kepada intervention yang awal. So kita boleh hantar ke sana. Yang perlu kepada diagnosis yang awal, kita boleh hantar ke sana dengan diagnosis agak mudah. Mungkin ialah maksudnya apa dipanggil yang rendah lah, maksudnya risiko rendah satu, maksudnya tidak mahal lah yang kos yang lebih rendah dan berpatutan. Dan kita maksudnya bila macam tu win-win situation, dan akhirnya yang untung siapa? Rakyat lah. This is where kita kena memperkukuhkan lagi sebab saya melihat sebenarnya banyak lagi ruang-ruang lah untuk kita bekerjasama. As I said tadi, diagnostic procedures kita boleh penyumberluaran. Begitu juga dengan treatment. Sebab mereka juga ada kepakaran yang mungkin tidak ada di pihak swasta. Tapi saya mengambil pendekatan yang sedikit berbeza. Maksudnya kita juga mahu supaya mereka juga menggunakan perkhidmatan kita. Sebab kita pun sebenarnya ada juga pakar yang bukan kaleng-kaleng. Baik, betul. So kalau mereka tidak ada perkhidmatan itu di hospital mereka, they can use ours, juga kena bayar tapi dalam kadar yang menasabah. So this is again win-win situation and both of us both of the pihak public dan private itu happy. Dia juga dapat menggunakan. Kalau tak guna, orang kata canggih-canggih pun tak guna, tak digunakan pun tak ini juga. Jadi di situ di mana saya rasa alhamdulillah, maksudnya saya melihat perkara itu dan diterima baik dan saya juga sentiasa ada engagement dengan mereka dan this is where I think kita kena lihat lagi ruang-ruang lain yang mana kita boleh bekerjasama antara public dan private ni. Kalau dalam bahasa pasarnya dia sembang, dia kata kira gomen rate lah. Gomen itu bahasa. Saya selalu cakap macam tu. Dia orang selalu kata, okay, please lah Dr. Saliha, you send your patient to us. Saya boleh, tapi harga kena harga sedara lah. Kira harga adik-beradik lah. Saya kira ini juga kita harus makmurkan maklumat ini kepada rakyat kerana
proses PPP ini kita menyebut soal sektor kesihatan kerana kelihatannya dalam sektor pendidikan tinggi juga. Akhirnya Malaysia akan bergerak ke arah pendidikan di mana kita tidak membezakan ini universiti awam, ini universiti swasta seperti di negara maju. Kita anggap sama. Sudah tidak ada dikotomi itu. Saya kira kesihatan juga akan bergerak ke arah itu supaya PPP itu tidak akan nampak bahawa perkhidmatan hospital awam itu agak subservient, rendah. Cuma dalam persoalan yang timbul adalah 70% awam, 30% swasta. Ada sasaran untuk 50-50 atau bagaimana dalam tempoh tertentu? Apakah ada? Saya susah juga nak jawab soalan tu sebenarnya, tapi saya nampak kita try to optimize lah setinggi mungkin. Sebab satu, kita kena fikir juga sistem perkhidmatan kita ni, kalau kita tengok kita punya social, betul baru nak sebut, highly subsidized sebenarnya kesihatan kita. So dengan tidak melupakan bahawa kita juga ada pelbagai tahap sosioekonomi di kalangan rakyat kita. So kita juga, itu yang Datuk Seri Anwar selalu sebut, kita kena akhirnya apa pun perkhidmatan kita kena pastikan perkhidmatan itu kepada semua sosioekonomi itu sama rata. Tidak ada jurang kualiti, premium dan juga marhain ini. Maksudnya kita nak bagi yang terbaik lah kepada semua. Maksudnya kalau pun orang itu tidak berkemampuan tetapi dia mendapat perkhidmatan yang terbaik juga. Tidak kira lah sama ada kalau misalnya kita boleh tadi dengan status ekonomi ini dan kita pastikan mereka juga mendapat perkhidmatan yang terbaik. So I think that will be the best lah. Itu impian kita. Mungkin kerana itu juga timbul selaras dengan perbincangan ini dan juga beberapa tempoh kebelakangan saya melihat KKM juga berbincang, mula menyebut tentang insurans sosial. Itu antara solusinya untuk menangani keperluan kita ini? masih, saya tak nak guna words mengkaji lah sebab kita dah ada engagement. So, rakyat marah. Dia dengar menteri sebut mengkaji. Dia kata mengkaji. Tapi sebenarnya memang pun kena mengkaji sebab kita, bagi saya lah, saya selalu menambil pendekatan untuk kita memberikan solution yang terbaik ataupun what is solution? Solusi yang terbaik. Penyelesaian yang terbaik dah dengan kita ada evidence based data, statistik. Dan itu barulah kita maksudnya memberi bukan kepercayaan, maksudnya keyakinan kepada kita, yes, dengan statistik ia menunjukkan sekian dan ini adalah caranya, sekian adalah caranya. Very orang kata lebih tepat lah berbanding dia kata saya dengar macam ni, saya tahu macam ni kan. Dia jadi macam very arbitrary kan. So di sinilah maksudnya again come back to insurance tadi. Insurans kesihatan lah memang saya rasa perkara ni pun dah disebut lama. Tetapi again it needs a willpower, it needs a political will as well untuk kita melaksanakannya dan ia tidak mudah. Ia tidak mudah sebab kita tahu tadi latar belakang sosioekonomi penduduk kita pelbagai. Ada yang rendah sangat dan ada yang tinggi dan kita nak tadi akhirnya itu datang health white paper ataupun health white paper. Maknanya kita nak pastikan perkhidmatan itu dia bukan saja terbaik untuk semua tetapi dia kena ada juga satu entity which is mampan or the sustainability. Sustainability itu penting. Sebab kalau dia tak sustain kita tak boleh juga murah kemudian tak boleh maintain senggara betul. Maksudnya kita bagi yang terbaik tapi just for a short time tak boleh juga. So this is where kita akhirnya kena kaji jugalah. But anyway, apa yang kami dah buat di kementerian ialah kita dah buat engagement libat urus. Kita berbincang juga dengan bukan saja World Bank tetapi juga bank negara dan kita juga melihat, saya sendiri berjumpa dengan rakan-rakan negara lain daripada Japan, daripada Singapura. Kita melihat macam mana sistem yang mereka telah lakukan sebab negara-negara luar juga dah lama melaksanakan, cuma kita ni masih lagi belum lagi. But either in a short while, dalam masa yang terdekat atau dalam mungkin beberapa tahun lagi, it has to start somewhere. So I think this is where alhamdulillah saya dan tim kementerian sedang melakukan engagement ini dan kita akan lihat bagaimana caranya yang terbaik sebenarnya untuk memastikan akhirnya sistem kesihatan itu bukan saja dia mudah dicapai tapi dia murah dan juga akhirnya mampan sustain. Okey. Doktor, ini mengingatkan kita kepada tema belanjawan ini
mereformasikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ada istilah reformasi di situ. Di sana-sini saya kira doktor sudah pun menyebut elemen-elemen reformasi itu. Kita cuba nak mereformasikan sektor kesihatan Malaysia. Ada banyak dimensinya, memajukan teknologi driven, menyusun semula PPP, keuangannya, penyumber luaran. Dalam hal yang sebegini, kita lihat hari ini pun kita mula menyentuh soal penyasaran semula subsidi. Jadi subsidi ini mengganggu kerana ia membawa herotan. Saya bincang ekonomi pula dengan Menteri Kesihatan malam ini. Cuma menariknya begini, kerana bila kita bercakap soal reform, what's the ideal state dalam konteks kesihatan ini? Kerana seperti banyak juga pendidikan, kesihatan di Malaysia ini highly subsidized, sangat bersandar kepada subsidi dan itu tidak sentiasa bagus. Cuma rakyat sukalah disubsidikan, tapi kesannya ia memberikan herotan kepada ekonomi yang ada ni. Adakah kita bergerak ke arah itu dalam konteks reformasi kesihatan kita ini, bahawa akhirnya ia harus mapan dalam erti kata, yalah kalau kita semua negara ni rakyatnya berpendapatan tinggi, maka tidaklah timbul isu macam negara-negara Skandinavia. Tapi kita tidak. Ada yang jurang miskin kaya itu masih lagi luas. Apa the ideal state? Apa kedudukan yang idealnya dalam konteks reformasi kesihatan kita? Idealnya macam saya sebut tadi di awal, tapi saya sebut sikit tadi. Sebab itu kita datangkan dengan health white paper tu tadi, ataupun kertas putih kesihatan. Because kalau kita lihat kertas putih kesihatan itu, dia adalah plan strategik yang kita akan laksanakan, cuba laksanakan dalam masa 15 tahun. And dia adalah plan tindakan yang melihat daripada semua sudut. Saya sebut sikitlah, maknanya tonggak-tonggak yang utama, kita ada 4 tonggak dalam situ yang melihatkan dari sudut delivery system. Delivery system ni banyaklah tadi. Dengan fasilitinya, dengan utilizationnya, dengan manpowernya, dengan PPP juga termasuk dalam delivery system. Itu satu. Yang keduanya, kita melihat dari sudut dipanggil mempromosikan kesihatan, promotif healthcare yang juga di bawahnya wellness. Kita melihat dari sudut primary care, mengutamakan primary care. Itu tonggak yang kedua. Tonggak ketiga berkaitan dengan tadilah keuangan ataupun financial system, healthcare system. Dan yang keempatnya, of course, the governance part lah. So this is where I think, maksudnya kita melihat satu plan yang telah kita cuba sediakan untuk memastikan sistem perkhidmatan yang satu. Saya sebut 3M lah. Saya selalu guna 3M. Ya, saya punya abbreviation. Satu, mudah. Maksudnya mudah tu, saya sebut mudah capai. Even maksudnya orang-orang yang bukan saja mungkin dari kategori B40 dan sebagainya, tetapi yang duduk jauh nun di pendalaman pun ada akses kepada sistem kesihatan yang baik. That is mudah. Kemudian murah. Murah yang tadilah. Maksudnya affordable. Mampu. Siapa, maknanya orang yang B40 pun mampu, yang T20 pun mampu, yang M40 pun mampu, semua kategori mampu kepada sistem perkhidmatan yang baik. Di sinilah memainkan peranan tadi, yang PPP tadi memainkan peranan. Kemudian ketiga, mampanlah tadi. So those are yang kita insya-Allah akan laksanakan dalam proses melaksanakan. Doktor kena selalu datang RTM ni. Banyak saya nak tanya ni. Banyak kan? Banyak. Ni tak cukup ni. Kita ada berehat seketika. Ada satu soalan yang rakyat suka kalau saya tanya ni. Sebab dia kata rupanya bukan hanya dalam soal harga barang. Dia orang suka. Dia kata perubatan ni pun ada kartelnya juga. Tapi kita tak bincang ekonomi selepas ini. Kita akan sentuh tentang skim kesihatan. Skim perubatan madani. Selepas kita berehat. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari.
Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12.30 hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Okey, dalam minit-minit berbaki ni, okey dulu. Maksudnya dia dah macam nak rumuskan dah. Sebab skim perubatan madani ni, tadi sebelum berehat Dr. Menteri Kesihatan menyebut pada saya, dia kata ini kita kena bincang skim perubatan madani. Sebab saya tahu ada banyak skim dalam kementerian ni. Apa banyak? Ada boleh kira ke berapa banyak skim yang ada dalam kementerian ni? Banyak. Tak cukup jari tangan, jari kaki tak cukup, Doktor. Lebih lagi ya. Jadi bila kita, apakah skim ini induknya, skim perubatan madani ini kepada skim-skim yang ada tu? Baik. Skim perubatan madani ini, it's actually I would say it's my baby lah. Okay. Saya memang sangat-sangat memberi perhatian lah pada skim perubatan madani ini. Ya. Okey. Ceritanya pada asalnya skim perubatan madani ni, kenapa kita come up with this idea ialah ketika itu yang menjadi perhatian umum ketika itu ialah congestions of ED. Maksudnya emergency, bahagian kecemasan yang padat. Kecemasan yang padat. Sana sinilah kita dengar benda itu. So soalan pada ketika itu ada beberapa perkara juga yang saya lihat daripada data dan juga penemuan kami ialah yang datang ke klinik pada ketika itu yang menyebabkan congestions lah ataupun kepadatan jabatan trauma, kecemasan dan trauma itu adalah mereka-mereka yang datang selepas pukul 5 petang. Okey. Dan yang datang selepas pukul 5 petang ni adalah mereka-mereka daripada our B40 groups. Okay. Kenapa? Sebab siang tu mereka terpaksa bekerja. Walaupun tak sihat masih perlu bekerja. Jadi untuk bawa dia sendiri yang tak sihat ataupun ahli keluarga, mak ke anak-anak ke tak sihat is after 5 o'clock, selepas waktu bekerja. Jadi apa yang kita perlu buat ialah untuk sebenarnya ketika itu kita fikir untuk dikan ataupun mengalihkan mereka kepada keluar daripada ED untuk dapat rawatan di luar. Sebab satu lagi kes-kes yang datang itu adalah kes-kes dipanggil green zone. Kes-kes yang ringan. Demam, batuk, sesama, cerit-berit, mungkin luka ringan macam tu. So dia orang tak perlu pun datang sampai ke hospital. Walaupun kita ada sediakanlah green zone untuk rawatan itu. Tapi how are we going to know? So di ketika itu ada beberapa lah options untuk kita lakukan. Di antaranya satu is apa dia panggil extension hours lah, extended hours dekat klinik-klinik peripheral tu di klinik kesihatan, itu yang kita buat juga. Dan keduanya pada ketika itu saya melihat bahawa kita boleh menggunakan PPP tadilah, mengoptimumkan kerjasama kita dengan pihak swasta. So di situ saya nampak klinik kesihatan, klinik swasta ini, sebab I'm a GP sebenarnya boleh kita manfaatkan. So this is where kita memperkenalkan skim perubatan madani di mana kita memberikan rawatan percuma kepada golongan B40 yang mahu mendapatkan rawatan sebegitu, the green zones tadi, kes-kes ringan, kes-kes akut ringan, acute ringan. So itu yang kita put on board rakan-rakan daripada GPs kita ataupun klinik swasta.
Dan akhirnya alhamdulillah bila kita mengemukakan idea ini kepada MOF ataupun Kementerian Kewangan, dan mereka bersetuju dan excited juga dengan idea kami dari kementerian. So kita pun dapatlah sekian banyak masa tahun ini 100 juta untuk kita roll on this ataupun embark on this skim perubatan badani. So alhamdulillah masa itu kita lakukan di beberapa hospital, projek rintis 10 hospital yang kita kenal pasti, di antaranya macam contoh di mana tu Hospital Kelang, Hospital Ampang di Johor Bahru, Ipoh, ada beberapa lah ya, 10 hospital yang kita kenal pasti. Tetapi selepas tu kita lihat sebenarnya dia memberi kesan juga untuk bukan saja mengurangkan congestion tetapi memanfaatkan golongan B40. Jadi pada tahun ini September kemudiannya, which is bulan 6 kita launch. Kemudian bulan 9 daripada 10 itu bulan 9 kita membuat keputusan untuk luaskan ke seluruh negara. So alhamdulillah mendapat sambutan yang baik daripada rakan-rakan GP kita ataupun klinik swasta dan juga daripada rakyat. Dan di sinilah saya rasa, dan dia sangat mudah sebab kita ambil daripada STR, mereka-mereka yang skim tunai rahmah ni. Mereka-mereka penerima skim tunai rahmah. Jadi mereka tak perlulah kita buat kad. Kita dah jimat lah sebab tak perlu kad, tak perlu apa. So they just bring their IC, bawa IC saja, pergi kepada, dia boleh tengok eligibility dia lah. Website kita ada, MySejahtera pun boleh. Dan pergi ke klinik yang berdaftar dengan skim perubatan badani, bawa IC, dan that's it. Dan boleh terus dapat rawatan. So very simple and mudah. Dan dengan cara itu kita nampak alhamdulillah diterima, dan tahun ini kita dapat extra lagi. Kita dah kena berhenti. Saya ada soalan susulan lagi ni. Kita tambah lagi boleh? Penerbit saya kata tak boleh. Doktor kena datang lagi ni. InsyaAllah Doktor boleh. kena datang lagi. Banyak lagi soalan saya nak tanya. Baru bermula start enjin memanas. Tapi saya kira ini menarik dan saya kira banyak manfaatnya kepada penonton pada hari ini. Doktor, terima kasih kerana bersama kami. Mudah-mudahan kita akan ada kesempatan lain insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam masa yang mendatang. Assalamualaikum dan salam menghibah. Terima kasih.